Okey, right. Kita kembali ke sini. 3. Alhamdulillah. Berapa orang? 12 orang. Ada 2 orang tak masuk. Right. Ni bahasa Jepun kan? Saya punya skin bahasa Jepun kan? Dah, ini komputer ni saya bagi pada anak saya dulu. Dia belajar di Jepun. Dia dah tak guna, dah kerja. Dia pulangkan saya guna. Sebab dia ada touch screen, senang saya ajar. Okey, Alhamdulillah. Kita sambung ke unit 3 sekarang, isim. Kita akan belajar yang lebih mendalam tentang isim. Jadi tadi sebelum ni kita belajar isim juga, isim dhamir. Isim tanya, isim apa tu perkataan yang berulang-ulang dalam Al-Quran dan juga harap. Ini isim kita belajar lebih lanjut. Okey? Jadi sebab semua perkara ada nama kan dalam itu yang Allah menjadikan Adam lebih mulia pada malaikat sebab Adam tahu nama, Adam ada ilmu. Allah gaji dia nama-nama. Jadi itu. Jadi memang semua ada nama. Jadi kita nak tahu nama benda tu semua. Ada bunyi-bunyi yang kita boleh bunyikan dengan mulut kita kan. Dan diwakili dengan huruf-huruf abjad dalam Al-Quran, mana-mana bahasa pun ada abjad-abjad yang mewakili bunyi-bunyi yang dibuat oleh mulut. Okey, jadi perkataan Arab pun gitu. Bagaimana perkataan Arab terbentuk? Asalnya perkataan Arab terbentuk asalnya 3 huruf. 3 huruf yang diambil daripada 27 atau 28 huruf atau abjad dalam huruf hijaiyah tu dan digabungkan. Dengan 3 tu ada boleh olah. Tapi kalau dengan huruf saja sini, dia tak boleh bunyikan, kan? Nun short ra tak tu bunyi kan, tak boleh. Dan lebih pada 90% bermula dengan 3 huruf asalnya. Semua perkataan asal 3 huruf. Kadang-kadang lepas tu dia akan bertambah jadi 4 dan 5 tu bergantung pada keperluan untuk memberi makna pada satu nama lain. Itu. Tapi asal perkataan semua 3 huruf. Untuk isim lah. Untuk isim. Haraf tu 2 atau 3 atau 1 kan haraf. Tapi untuk isim, daripada isim dhamir, dia akan 3 huruf asalnya. Untuk fi'il pun dia akan pada 3 huruf juga. Asal sama. Asas dia sama. 3 huruf. Tapi huruf ni dia perlukan baris untuk membentuk bunyi huruf. Itu kita ada A, I, U. Dalam bahasa Inggeris dipanggil vowel lah untuk bunyi A, E, I, O, U kan. Kalau bahasa Inggeris ada 5. Bahasa Arab ada 3. A, I dengan U, lepas tu sukun. Sukun tu tak ada bunyi lah. Sukun tu kita tengok baris mati dulu. Saya belajar dulu waktu kecil-kecil. Lepas tu baris mati dia panggil kan. Dia mematikan bunyi huruf yang di atasnya. Yang ada kat atas dia. Okey. Okey, itu perkataan. Lepas tu saraf. Saraf ialah tambahan huruf pada perkataan. Perubahan perkataan apabila imbuhan. Macam Melayu lah kita ada tolong. Ada pertolongan. Tertolong. Ditolong. Kan? Penolong. Itu saraf lah. Cuma imbuhan lah ni artinya. Imbuhan. Dia beri makna khusus. Makna asal sama, makna khusus. Cuma Arab ni banyak boleh tambah perkataan. Saling menolong pun ada perkataan khusus. Saling menolong. Kalau kita kena cakap saling menolong kan. Tapi Arab satu perkataan dia tahu itu saling menolong. Saling bertengkar pun. Okey? Right. Okey, jadi itu saraf. Jadi kita akan belajar nahu dan saraf. Lepas sekarang ni kita tengok. Okey. Sekarang kita nak kenal bentuk isim. Bagaimana saraf tu terjadi dengan pertambahan huruf pada perkataan asal, maka dia beri makna khusus. Ada 3 jenis isim yang kita akan belajar. Kita akan satu persatu. Cuma ni kita akan tengok bagaimana perkataan Arab terbentuk. Kita ada fa, ain, lam asalnya. 3 huruf dia panggil huruf dasar. Fa, ain, lam. Alif kalau setengah ahli nahu dia kata bukan huruf.
Alif ni adalah mad untuk panjang pendek. Dia tak ada bunyi. Alif tak ada bunyi. Yang bunyi A, I, U tu bukan alif. Itu hamzah. Alif ni hanya untuk panjang pendek. Jadi dia tak dikira huruf. Tapi dia kira, kalau dalam Quran dia kira huruf lah. Dia ada fa, dia tambah alif. Jadi bila huruf akar dia ialah fa, ain, lam. Fa, ain, lam, fa'il, fi'il. Pelaku, fa'il, fi'il, fi'il. Budak ni buat fi'il dia kan. Berlaku bukan-bukan tu kelakuan. Jadi itu selalu kalau kita belajar Arab, 3 huruf ni lah menjadi asasnya untuk menjadi panggil pattern asas, yang lain mengikutnya. Maksudnya dia akan ambil 3 huruf fa, ain, lam tambah alif. Itu pattern dia. Kalau kita pisahkan jadi fa, alif, ain, lam. Okey. Jadi kita ambil 3 huruf tadi, nun, shad, ra. Tadi huruf akar dia kan. Alif ni tambah. Jadi tambah jadi bentuk yang jadi bentuk baru ni. Kita beri baris lah. Baris dia akan beri baris fa, ain berbaris bawah, lam akan berbaris tanwin. Fa'ilun. Di fa'ilun terjemahan dia ialah pelaku. Pelaku. Seorang yang melakukan. Yang melakukan atau pelaku sama kan? Yang melakukan. Jadi kalau nun shad ra, makna asasnya tolong. Nun shad ra. Nasir, mansung, sama tu bentuk. Tapi kita ambil tu nasir, ada alif. Kalau ini pelaku, ini termasuk penolong. Dia panggil isim fa'il, isim pelaku, isim aktif, isim fa'il. Dia ada bentuk A ni, bentuk A. Kita akan belajar bentuk B. Dia ada 2 bentuk aja, A dengan B saja. Sebab setiap isim kita nampak ni, daripada isim yang kita dah, isim yang berulang-ulang tadi, setiap isim akan mewakili salah satu per 3 bentuk. Sama ada isim fa'il, itu isim aktif, isim pelaku, atau isim maf'ul, isim pasif atau isim mangsa, isim yang diperlakukan, dan isim biasa. Dia panggil isim masdar, isim biasa. Isim biasa tu, isim masdar. Dia terjemah dia biasalah. Dia tak terjemah sebagai yang melakukan atau yang diperlakukan. Macam ini dipanggil isim pelaku, isim fa'il. Maksud kalau fa'ilun, yang melakukan atau pelaku. Nasirun, ada alif. Dia punya dada pun panjang. Nasirun, fa'ilun. Dia adalah penolong. Seorang penolong. Penolong atau yang menolong. Itu terjemah dua-dua tu. Sama ada penolong atau yang menolong. Okey? Jadi ini bentuk bagaimana perkataan-perkataan isim tu akan dengan pattern. Dia panggil pattern atau wazan. Ini panggil wazan. Alif ni panggil wazan. Jadi nun akan wazan fa'ilun. Nasirun ikut wazan fa'ilun dia. Fa'ilun nasirun. Jadi maknanya senang ingat. Oh, fa'ilun ni yang melakukan. Nasirun yang menolong. Kalau kita dot roba, itu dot roba tu makna asasnya pukul. Dot alif roba, daribun itu yang memukul. Kita akan tengok lepas ni. Okey, macam ni. Kita ada maf'ulun. Ini isim maf'ul, isim mangsa atau isim pasif dipanggil, isim pasif. Dia sama juga ada fa, ain, lam, huruf akar dia. Fa, ain, lam, dia tambah mim dengan waw macam ni. Fa, ain, lam tambah mim di depan, waw antara huruf 2 ke 3. Bila saya katakan kata dasar atau huruf akar, kita akan rujuk pada perkataan dasar tu. 3 huruf tu. Macam ni, fa, ain, lam, dia tahu mim dengan waw tambahan. Mim di depan perkataan semua tambahan. Kata-katalah 99% lah. Sama ada ma, mu atau mi. Ma, mu atau mi. Kita jadi ma ni maf'ulun, jadi yang diperlakukan. Yang diperlakukan kalau maf'ulun. Jadi kita ambil perkataan dot roba.
Dia tambah mim di depan sama. Mim ambil fathah, dot akan bersukun, ra fathah dan waw dan apa? Mat rebun. Jadi mat rebun, matrub kita ambil maf'ulun, matrubun. Berarti maf'ul, matrub. Ini yang diperlakukan. Jadi yang dipukul. Jadi terjemahan pasif. Kalau tadi aktif yang menolong. Okey, jadi ini isim maf'ul type B. Isim maf'ul type B. Maaf type A, maaf bentuk A. Type A bentuk A. Okey, jadi itu dua jenis perkara yang kita belajar. Isim aktif, isim pasif. Isim aktif fa'il, isim pelaku, isim maf'ul, isim mangsa. Kena ingat dia. Saya tak tekan sangat nak belajar istilah isim maf'ul, boleh faham lah. Boleh kita rujuk kita tahu. Tapi istilah saya ini kita kena tahu lah kan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu tak ada. Bahasa Melayu satu perkataan ni, satu perkataan ini kena terjemah guna 3 perkataan Melayu. Matrub maksud dia yang dipukul. Kalau dah terjemah dalam bahasa Melayu, dia yang dipukul. Matrubun. Satu perkataan tapi nak terjemah guna 3 perkataan Melayu. Itu beza dia. Jadi kita kena tahulah isim maf'ul. Okey? Dan ada yang isim fa'il juga bentuk B. Sama juga dia fa'ain lam. Dia tambah mim di depan. Tambah mim muf'ilun. Dia muf'ilun maksudnya mim ambil dhammah. Fa sukun. Dia pattern sama dia bunyi dia. Muf'ilun. Muf'ilun. Jadi kita ambil mim fa'in lam, kita ambil kaf ra mim karama. Jadi dia tambah mim di depan, mim ambil dhammah, kaf sama sukun. Ini huruf kedua ambil kasrah ra. Yang huruf kedua. Kalau cakap huruf kedua pada kata dasar. Kalau daripada perkataan dia huruf ketiga. Tapi perkataan dasar dia huruf kedua. Mukrimun dan mim dhammah tani lah. Mukrimun. Jadi dia mukrim. Jadi dia fa'il, ini yang melakukan juga, ini yang memuliakan. Dia kenapa ada yang bacaan tadi fa'ilun atau nasirun, daribun, ada juga dia mukrim. Itu perkataan Arab ni dikategorikan ada 6 dipanggil 6 bab. Jadi saya tak nak ajar tu. Cuma yang penting kita boleh bezakan bentuk isim fa'il dengan isim maf'ul. Sama ada yang bentuk A atau bentuk B. Bentuk B, isim fa'ilnya dia bunyinya muf'ilun. Mim di depan dengan dhammah. Muf'ilun. Tadi ma. Kalau tadi isim maf'ul. Dia muf'ilun dengan huruf kedua mengambil kasrah. Jadi yang sama juga yang melakukan muf'ilun, muf'il yang memuliakan. Okey. Lepas tu kita mesti dhammah dengan kasrah. Maaf. Ya, huruf kedua mesti kasrah. Huruf kedua mesti kasrah. Kalau bukan tak kasrah tu bukan isim fa'il ni. Bukan isim fa'il. Dia kalau bukan kasrah yang ni, dia fathah. Kalau bukan kasrah dia fathah. Muf'alun. Sama juga mim, cuma huruf kedua dia mengambil fathah. Jadi mukramun. Ini mengambil fathah. Mukramun. Jadi mukram ini maksud yang dimuliakan. Ini maf'ul. Ini maf'ul. Dengan huruf kedua mengambil fathah. Jadi huruf kedua mengambil kasrah. Mukrimun. Mukrimun yang memuliakan. Mukramun yang dimuliakan. Itu macam Makkah al-Mukarramah. Kan? Makkah yang dimuliakan. Dan Masjid Nabi Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah yang diterangkan, Munawwarah. Kan? Jadi dia itu dua jenis yang kita belajar untuk kita akan berlatih lagi nanti untuk membezakan. Contoh yang ketiga, ini kalau Mazda. Mazda ni
maksud isim biasa. Yang fi'lun, jadi fa'lun atau fi'lun bergantung, ada gantung, tengok pattern dia, ikut bab dia. Contoh ni fa'lun, kita ada fa'ain lam sama juga. Dot mengambil fathah ikut fa, ra mengambil sukun, dan fa mengambil dhammatani. Untuk masa darbun. Darbun ni panggil pukulan. Jadi kalau jumpa isim, bukan masuk isim selain daripada isim dhamir dengan isim tanya, isim hazah semua tu, kita akan nak cuba kenal pasti. Dia masdar ke, isim biasa ke? Terjemahan dia Masdar tu apa maksud dia? Maaf? Masdar tu makna apa? Dasar. Dasar. Dia menjadi launching pad. Kata ni diguna untuk bentuk perkataan-perkataan lain. Perkataan asas. Masdar ataupun isim terbitan, dia akan jadi isim, benda lain diterbitkan daripada dia. Maksudnya kita ada kalau darabun kan, pukulan. Darabun yang memukul. Matrubun yang dipukul. Kan? Idrib, pukullah. Nampak? Itu beza-bezanya tu. Dapat? Yadribu, mereka, dia pukul. Takribu, kau pukul. Itu masdar dia doroba. Dot roba itu perkataan asal. Dia punya isim dia darbun. Isim asas dia. Asas dia dorbun. Darbun. Okey? Isim launching pad lah. Launching pad dia panggil. Launching pad. Kita tahu dia darbun pukulan. Ini pukulan. Satu pukulan. Jadi lain-lain kalau nak bentukkan fi'il ke, nak bentukkan isim maf'ul ke, daripada sini kita tahu darabah. Doroba isim apa? Ini isim lah. Doroba bukan masdar. Tak, darbun isim. Kalau darabah dah fi'il madi. Dah fi'il. Darbun. Okey, right? Kita teruskan. Daraba dah kena pukul terus. Padahal yang fi'il pun asal daripada isim lah. Betul. Akar dia. Okey, contoh ni. Ini. Kita ambil. Dot roba. Isim ada 3 jenis. Dot roba makna asal dia pukul. Tapi kalau tengok kamus, dot roba ni ada 14 makna. Kebanyakan. Banyak ya. Tapi belajar Quran ni sebenarnya dia tengok pattern. Dan kalau kita ajar anak-anak kita awal nak faham Quran, dia boleh tangkap pattern. Sebab orang yang bijak atau IQ yang tinggi, dia akan memahami sesuatu benda ikut pattern. Semua benda dalam dunia ni Allah jadikan ikut pattern, ikut sifat tertentu. Itu aja. Jadi dan sekarang ni kalau isim ni kita akan tengok dia ikut pattern. Macam daribun kan, ada alif kan tadi. Tadi fa'ilun, nasirun, daribun. Jadi isim fa'il kan. Isim fa'il ini ta'il lah, daribun. Jadi pemukul. Kan? Kalau matrubun yang dipukul. Macam tadi maf'ul, mansub, matrub. Sama tak bunyi dia? Dengar bunyi kan? Sama-sama ya. Daribun, matrubun. Ini yang dipukul. Darbun, pukulan. Kita akan belajar tentang isim, tiga bentuk isim. Ini kita akan belajar minggu depan. Kita ada belajar tentang fi'il past tense, daraba, present tense, yadribu, dan fi'il agahan, fi'il perintah, itu. Ini kita belajar. Amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Okey? Kita akan belajar pasal isim je minggu ni. Ada soalan setakat ni? Tak ada, kita teruskan. Okey, contoh. Daribun, asalnya isim daribun. Jadi kalau dia akan ujung dia dengan dhammatani, tanwin. Dhammatani depanlah tanwin, dhammatani. Dia akan bunyi daribun. Daribun itu asal
isim asal. Isim asal. Kemudian dorbun ke madrubun ke doribun, dia akan ujungnya dhammataini. Okey? Dan Mesti dua matain lah. maaf, Mesti baris dua. baris dua. Dhamatain. Dan dia itu asal dia. Kasrah tain tak boleh. Maaf, Kalau kasrah ke fathah tak, bukan isim. isim itu lain, itu nahu. Oh dah, okey. Yang berubah hujung ni jadi kasratain ataupun fathatain ni kan, itu nahu. Sama dia jadi objek atau subjek. Kita akan belajar nanti. Jadi asal dia jadi ini. Dia tanwin, jadi dipanggil ni nakirah ataupun yang tidak dikenali. Maksudnya dia bukan definite macam kat bawah dipakai alif lam. Bila ada alif lam campur dengan doribun, maka dia punya tanwin akan hilang. Ad-dorib. Oh. Dia ada alif lam aja, isim dia akan hilang tanwin. Sama ada dia baris atas, baris bawah, dia akan hilang tanwin. Kalau tak ada alif lam, dia boleh jadi doribun, doriban atau doribin. Itu jadi ban, bun, bin tu bergantung pada peranan isim tersebut dalam ayat. Sama dia jadi yang melakukan perbuatan, atau dia jadi mangsa perbuatan, atau dia menjadi subjek. Jadi subjek. Okey? Itu kita akan belajar lepas. Okey? Sekarang kita tahu tentang isim ini. Bila ada alif lam, dia akan hilang tanwin. Jadi kalau terjemahan tengok, pemukul, seorang pemukul. Tak tu pemukul, siapa yang memukul? Siapa dia yang pemukul tu? Dia seorang pemukul. Tapi bila ada al-daribun, pemukul itu, dia dikenali. Bila ada alif lam, dikenali. Kan? Al-ma'rifah lah ni. Ni dipanggil al-ma'rifah. Oh, pandai juga Rahman. Huruf terakhir. Boleh lah. Dengan virus boleh lah temberang. Okey. Kita teruskan. Okey. Contoh. Apa itu isim? Kita ambil. Jenis A, jenis B. Zalimun. Zalimun. Ini terjemahan dia. Dia punya akar apa? Zalimun. Lam mim. Alif tambahan. Jadi yang menzalimi. Kan dia punya pelaku kan, zalim, yang berlaku zalim, yang menzalimi lah. Kan? Bila dia tambah alif lam, orang yang menzalimi, az-zalimu. Bila dia plural, dia tambah waw nun di belakang. Waw nun masuk plural. Az-zalimun, orang yang menzalimi ataupun golongan yang zalim, al-zalimun. Okey, ini jenis A. Tapi kalau Muslim, jenis macam tadi kan, mukrim, kan, mukrim, Muslim, mukrim, meskipun isim fa'il, tapi tak Muslim, seorang Muslim atau salam masuk serah diri. Muslim, orang yang menyerah, menyerah kepada Allah, yang menyerah diri. Salam, Muslim. Ditambah alif lam, al-muslimun, tanwin hilang. Jadi seorang Muslim. Orang Muslim itu, al-muslimun. Di bawah al-muslimuna. Al-muslimuna ditengah sebagai para Muslim atau golongan Muslim. Jadi bila ada waw nun di belakang, waw khususnya, itu panggil plural. Bila ada waw di belakang, tak kira dia isim ke, dia fi'il ke, itu kita kata itu adalah plural. Khususnya untuk maskulin lah, lelaki. Okey. Jadi itu nak bezakan isim jenis A dan isim jenis B. Kalau depan mu tu, kalau depan mu isim mu, mukmin, mukminat, kan, muslim, murtad, kan. Itu semua isim fa'il lah tu. Kalau murtad itu kan. Itu jadi itu isim maf'ul. Kalau dia muslim, mukmin, mukrim, munzir, munzir baris bawah. Itu semua yang tukang beringat,
yang menyegah diri, yang beriman. Itu. Okey. Ada soalan? Kalau zalimun ni, Aha. isim masdar dia apa? Zulmun. 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 Dia tadi dhafun kan ni zulmun. Itu dia ikut bab dia. Dia satu pada dia dalam bahasa Arab ada 6 bab. 5 bab akan ikut jenis A. Tapi satu bab akan ikut jenis B. Tapi dalam Al-Quran 5 bab ni dengan satu bab ni sama banyak. Maksud 5 bab tu dengan satu bab Muslim, satu bab yang jenis B ni sama banyak dengan jenis A. Yang 5 bab. Maksud kategori perkataan. Itu saya tak ajar, tak perlu. Ulang balik. Jenis A, jenis B, beza dia. Dari segi bilangan banyak perkataan dalam Quran, jenis A dengan jenis B banyak sama banyak. Ya? Jenis A dia sama banyak, lebih kurang. Cuma jenis A ni mewakili 5 bab. 5 jenis perkataan dalam bahasa Arab adalah jenis A. Kan jenis B ni satu. Dia satu. Perbezaan A dengan B tu? Perbezaan A dengan B, perbezaan A, isim maf'ul, isim fa'il dia mula dengan mu. Fa'il dengan isim maf'ul dia mula dengan mu. Mim baris depan. Yang dengan B dia baca ni. Dia alif. Jenis B dia depannya mu, jenis A depannya zalimun atau mazlumun. Kalau yang ni dia punya isim maf'ul dia mazlum. Yang ini dia jadi maslam lah, jadi muslam. Tapi muslam tak ada. Yang dalam bahasa muslam tak ada. Yang diislamkan. Wallahu a'lam, tak pernah jumpa dalam Quran. Tak semua perkataan yang ada bentuk maf'ulnya. Ada yang tak ada bentuk. Tak banyaklah, dalam mungkin 1% tak ada. Tak ada bentuk maf'ul dia. Okey, tak semua. Tapi yang murtad tu jenis B lah. Jenis A, jenis B iaitu isim fa'il, lepas tu isim maf'ul dan masdar. Jadi kita belajar isim fa'il je dulu. Okey? Right? Okey, kejap ya. Okey, boleh kita lihat kejap? 1 jam. Biar rest minda dulu sebelum kita pergi kepada mana ni? Tentang isim. Bagaimana nak kenal isim dalam Quran. Okey? Kita rehat 15 minit. InsyaAllah. Okey? Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita. Tapi recordingnya tadi saya lupa nak pause. Maksudnya ada dalam 15 minit akan tak ada dengar apa-apa. Kalau saya hantar nanti linknya nanti. Okey, Alhamdulillah. Lagi 1 minit ya. Okey. Sekarang kita kita kembangkan pelajaran kita dengan bagaimana nak kita kenal isim di dalam Al-Quran. Kenapa perlu kita bezakan isim dengan fi'il dengan haraf? Kerana dalam satu ayat yang melakukan perbuatan atau jadi mangsa perbuatan atau menerangkan dia, maksudnya kalau kita tahu yang isim termasuk juga rupa nama, rupa kata kan, rupa perbuatan, semualah yang bukan perbuatan, dan yang bukan haraf adalah isim kan. Jadi yang penting yang isim-isim jenis ni bersama isim dhamir atau ni dia akan menjadi yang melakukan perbuatan atau yang diberi sifat kepadanya atau yang jadi mangsa pada perbuatan adalah isim. Okay. Jadi kita kena bezakan isim tu. Jadi isim yang peranan lah. Isim yang menjalankan lakukan satu perbuatan, isim yang jadi mangsa perbuatan. Jadi kita kena beza, kita kenal lah. Jadi bagaimana nak kenal isim dalam Quran? Kita dah belajar sebelum ni. Pertama dia kena ada alif lam. Alif lam tu tambahan. Dan kita selalu kenal isim, kita kena juga kenal, nak tahu maknanya, kita cuba kenal pasti kata dasar dia. 3 huruf yang menjadikan dia asas perkataan. Macam ini, al-lu'lu'u, al-lu'lu'u, ini dia ada alif lam, tapi ini nampak macam 4, lam hamzah, lam hamzah. Ini 4 perkataan. 4 huruf, maaf, 4 huruf. Alif lam tambahan, huruf asal dia lam waw, lam hamzah, lam hamzah. Lu'lu'ah, lu'lu'un, lu'lu'u. Maksudnya pemata ataupun mutiara. Al-jannah ada alif lam. Jannah bila ada syaddah nun di, maksudnya ada 2 nun. Alif ni tambahan. Dan dia jadi macam isim fa'il kan. Betul, ada alif lepas huruf pertama. Jannah. Jin. Jin. Jannah. Dia ada alif lam. Itu. Dan macam ni, tanwin. Kalau huruf tu ujungnya tanwin. An, in atau on. Itu definitely isim. Dan ini semua saya kenalkan semua singular. Dia tak ada waw nun di belakang. Jadi fakihatun, ini akan ada fa kaf ha. Ta tun tambahan, jadikan dia nama khas fakihatun. Jadi ini buah-buahan, fakihatun. Fakihah buah. Jadi dia pun bentuk macam
isim fa'il ada alif, tapi ni bukan, ni dia punya wazan dia macam tu. Fakihatun. Ni buah dia ada tanwin. Mutasyabihan. Mutasyabihan ni mu di depan. Mu di depan dan syabihan. Dia punya akar shin baha. Syabihan ada tanwin. Ta ni tambahan, kita akan tahu nanti kenapa ditambah ta, ada makna khusus. Dan dia punya akar syabihan, maksudnya serupa. Mutasyabihan yang menyerupai. Mu tu pun tanda isim dia. Maaf, mu tadi isim. Mu depan isim. Mim depan isim lah. Mu ke ma ke mi. Kalau mu ni dia isim fa'il, dia isim maf'ul. Kalau ma isim tempat, macam masjid, sujud jadi masjid. Sujud perbuatan. Masjid tempat sujud. Kan? Yang ni mutasyabihan ni ada dua tanda isim lah. Satu mu, satu tanwin di belakang. Lebih guna tanwin lah. Mu ni kebanyakan memang mu akan isim. Dia ada sama ada isim fa'il, isim maf'ul. Okey? Right? Lepas tu bawah Tang makna tu maksudnya? syabihan ini yang menyerupai. Yang menyerupai mutasyabihan, serupa. Mutasyabihan dia kalau tengok ni syabihan, dia ba ni huruf kedua dia baris bawah. Jadi dia dalam bentuk isim fa'il. Tak, maksud soalan saya ada 4 cara mengenal isim dalam Quran. Okey. Satu ada al-ma'rifah, satu ada tanwin, Okey. ada baris bawah, yang keempat yang makna tu saya faham. Makna ni ikut makna. Oh, ikut Lagi, maksud Tuhan kami makna perkataan. Allah. Ini makna dia. Maknanya kita tahu. Makna. Kadang-kadang dia baris atas, kadang baris depan. Itu kita kena tengok. Dia mungkin dia fi'il, especially fi'il mudhari'. Ataupun kalau belakang fi'il madi boleh. Tapi tadi maulana, rabbana, Tuhan kami, pemimpin kami, itu isim lah. Kena faham maksud dia lah. Dia faham maksud dia. Ya. Lepas tu yang baris bawah. Baris bawah ni macam Rabbihim. Dan Rabbihim ni dua perkataan ni. Rabbi dengan him. Rabbi tu, B tu baris bawah. Yang Rabbi tu tentu isim. Him tentu lah. Dia domir kan. Domir. Tu fi ni haraf at-ti ni. Nun tu huruf terakhir dia baris bawah. Maksud huruf terakhir dia. Huruf terakhir dia ni. Nun berbaris bawah. Fi ni. Rabbi. Okey. Itu 3 dan makna. Allah, Rabbana, Maulana. Okey. Ada soalan setakat ni? Ustaz. Ya. Ini Ustaz Rabbihimu. Baris bawah yang baris bawah ni satu fit dini. Selagi tu Rabbihimu ke? Tak. Dia ni ada dua perkataan. Rabbi dengan him. Tuhan mereka. Ni ada dua perkataan. Bukan baris depan ni, bukan baris depan. Tak ada. Him ni baris depan sebab ada perkataan depan dia ni ada alif lam ni. Dia Rabbi. Dia sepatut sukun ni, sukun. Rabbihim. Rabbi itu Tuhan. Tuhan mereka. Kan? Terjemahan Tuhan mereka kan? Rabbi itu B yang baris bawah. Rabbi itu isim. Him kita tahu lah isim kan? Him kan isim domir kan? Him, mereka. Tuhan mereka. Itu yang maksudnya. Kadang dia fitdi ni ada dua perkataan. Dalam agama. Ad-di ni berbaris bawah. Ini B baris bawah. Okey? Ya. Okey. Right. Okey, sekarang kita buat latihan kita. Rabbihim tu pun boleh pakai juga. Maaf. Rabbihim tu maknanya pun boleh guna juga. Boleh, betul. Maknanya pun dia Rabbihim, Tuhan mereka. Maknanya benda juga. Tapi nak tahu Rabbi itu. Rabbihim tu kita belajar itu mudhaf ilaih. Itu kita akan belajar bab 5 nanti. Bab 5. InsyaAllah. Okey. Sekarang kita akan berlatih cek perkataan akar ni secara berpasangan ni dulu
modul ni dibuat secara face to face. Jadi dalam kelas ada buat partner berbincang-bincang boleh. Sekarang ni kalau ada partner dengan dekat depan screen tu ada isteri sama, okey boleh bincang. Okey. Jadi tujuannya kenal cari isim. Lepas tu kenal pasti huruf dasar dia, perkataan dasar dia, huruf akar dia, dan cuba teka maknanya. Walaupun dah ada beri makna pada tu, ada ni kalau tuan-tuan ambil worksheet yang kami berikan tu lebih besar lah. Kita boleh rekod kat situ sekali kan, worksheet. Dia boleh latihan. Okey, boleh saya beri 1 minit atau 2 minit untuk baca dulu dan cuba kenal pasti isim-isim dalam latihan ini dan juga kenal pasti 3 huruf akar dia dan cuba teka maknanya. Al-Hakim. InsyaAllah. Okey. Ayat pertama, Yasin tu tak boleh lah. Yasin tu bukan perkataan. Kita Yasin ni ada 2 huruf. Okey, Yasin. Dia tak payah nak terjemah dia pun. Okey. Okey. Wal Qur'anil Hakim. Okay, ada berapa perkataan itu? Al-Quran Al-Hakim. Al-Hakim ada. Okey. Kita kaji Al-Quran dulu. Apa akar dia? Qara'a. Qara'a. Qaf, ra, hamzah. Nun ni dipanggil jenis alif nun mubalaghah. Mula masuk kesangatan atau ada ekstrim ataupun dia melanjutkan makna dia, mengembangkan maknanya. Alif lam tambahan dia tahu kan? Jadi dia asalnya qara'a. Qara'a apa? Baca kan? Iqra. Iqra, bacalah. Qara'a. Di Al-Quran ni maksudnya pembacaan. Asalnya pembacaan. Al-Quran, qira'a, pembacaan. Pembacaan jadi Al-Quran itu yang kita Quran tu lah. Dia bukan mushaf. Al-Quran lebih kepada yang lebih abstrak. Pembacaan kita, the reading atau the recital itu. Jadi dia alif nun ni dia ada penegasan di situ. Bila tambah kat belakang, kalau bukan waw nun maksud plural, dia ada penegasan. Yang amat dibaca. Atau jatuh dalam ada alif lam di nama khas lah. Nama jadi Quran. Quran bukan. Okey? Okey. Jadi yang kedua Al-Hakim. Ha kaf mim. Ha kaf mim. Jadi apa perkataan Melayu yang sama dengan ha kaf mim? Hakim. Hakim. Hukum. Ya. Mahkamah. Sama lah tu. Ya. Mahkamah, hukum, hakim, hukum, hakam, hikmah. Semua pada perkataan dasar yang sama. Dan tak jauh lagi maknanya tu. Jadi hakim dia tambah ya. Kan? Ya. Jadi dia ada mat. Hakim. Bila ada mat hakim, itu maksud ada tambahan lah. Maknanya, maksudnya yang sangat hakim. Kalau Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana. Wal Qur'anil Hakim dipanggil bijaksana, kan? Jadi penuh hikmah, boleh juga penuh hikmah. Penuh hikmah Al-Hakim, amat penuh hikmah. Itu. Sebab ya ni dipanggil mubalaghah. Macam di atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani, mim ada alif. Mim huruf kedua. Kalau huruf pertama ra, huruf kedua. Maksud tu ada mubalaghah, ada tambahan. Amat pengasih. Ar-Rahim ada ya. Amat penyayang atau sangat, dipanggil kesangatan atau dalam bahasa Inggeris ekstrim, kesangatan. Dan itu bagaimana nak tahu makna dia. Jadi Al-Quranul Hakim ialah Quran yang maha amat bijaksana atau yang penuh kebijaksanaan, penuh hikmah. Okey? Itu bagaimana kita kenal makna satu-satu perkataan dan cuba faham makna dia. Dan pertama insya-Allah kita akan kita hanya perlu cari kata dasar dia dulu. Okey, terus ayat kedua. Al-Mursalin. Al-Mursalin. Inna ni apa?
Innaka sesungguhnya. Inna sesungguhnya adalah haraf. Ka dhamir. Kan? La haraf. La haraf. Haraf. Min Min haraf. jadi ini dah haraf. Jadi tinggal ni al-mursalin ini adalah isim. Isim. Okay. Al-mursalin. Apa perkataan akal dia? Mim, sin. Rosin. Ra sin lam. Apa mu selalu apa mu? Mu kan tambahan. Ya. Mukmin, mukminin, muslim kan. Mu tambahan. Mim depan selalunya tambahan. Kebanyakannya bukan 100%. Kadang-kadang mim perkataan tu asalnya ada mim depan. Okay? Jadi apa akal dia? Sin lan ya nun. Ra sin lam. Rosin lam, Rasul. Ya nun belakang tambahan. Hmm. Di tengah-tengah selalu. Rasim lam. Rasim lam. Rasul. Perkataan Melayu. Rasul. Rasul. Risalah. Kan? Okey. Jadi kau tengok ni isim apa ni? Isim fa'il ke isim maf'ul ke isim masdar? Dengan huruf kedua dia berbaris fathah. Ra sin lam. Tiga huruf, pertama ra, kedua sin, ketiga lam kan huruf dasar dia, kata akar dia. Jadi sin tu huruf kedua, sin berbaris fathah. Dengan depan ada mu. Isim apa tu? Okey, maf'ul apa? Isim maf'ul. Isim Maf'ul. Pandai ya. Apa maksud? Pandai lagi. Bila isim maf'ul, risalah, rasul. Tapi kalau apa terjemahan dia isim maf'ul apa terjemahan dia? Dia isim pasif ke aktif? Aktif. Mursalun isim pasif. Pasif yang kena. Maf'ul pasif. Maf'ul yang diperlakukan. Ya. Jadi mursalun, jadi maksudnya Oh ya. rasul hantar risalah, kan? Mursal yang dihantar. Cuma ya nun ni belakang adalah plural. Asalnya waw nun. Oh. Dia tukar ya nun sebab dia keadaan nahu dia. Sebab dia jadi objek pada min. Kita akan belajar kemudian. Jadi min ni menjadikan dia majrur. Okey, jadi mursalin, jadi huruf akar dia ra sin lam. Ya nun masuk plural. Belakang ya nun atau waw nun belakang masuk plural. Alif lam ni masuk yang makrifah, yang dikenali, golongan. Jadi golongan yang dihantar. Al-Mursal itu terjemahan dia para rasul. Golongan yang dihantar. Jadi dalam Al-Quran para rasul ni bukan hanya nabi-nabi, malaikat pun dirujuk sebagai rasul juga. Yang dihantar Al-Mursal. Al-Mursalin. Asalnya mursalin di Al-Mursalin. Al-Mursalun. Asalnya mursalun tapi sebab ada min di depan dia jadi ya nun. Waw tu jadi ya. Sebab ada min. Innaka la minal mursalin. Kalau tak ada min, innaka la mursalun. Okey? Right? Okey, tak apa. Kita penting huruf akar dulu. Okey, terus. Pada atas haraf yang di bawah. Siratim. Siratin. Isim ke bukan? Isim lah. Jalan. Kenapa isim? Dua baris dua di bawah. Yes. Tanwin Siratin. Ini apa agak? Isim fa'il maf'ul ke isim masdar? Masdar. Masdar. Jalan. Satu jalan. Ya. Okey, siratin satu jalan. Apa tu? Ini tak adalah sebab tak akal tiga huruf saja kan? Siratin. Masdar itu jalan, masuk jalan. Sirat jalan. Tiga huruf tu masdar lah tu. Kalau tiga huruf biasanya masdar. Dia ada yang 4. Tapi kalau dia bukan bentuk fa'il, dia bukan bentuk maf'ul, dia masdar lah. Itu aja. Okey? Isim biasa. Okey. Isim ini yang mustaqim. Isim bukan? Isim. Kenapa? Baris bawah dengan Tanwin baris bawah. Okey, mustaqim. Dan mu, ada mu. Ada mu, betul. Ada mu. Okey. Agak-agak apa huruf akar dia? Kaf min takim. Qaf waw mim. Agak kali saling hafal tak cuba?
Kaf mim. Taqafiyah. Qaf waw mim. Mim dah betul lah tu. Mim. Ya ni selalu tambahan. Dia macam tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi bukan. Dan ni betul dia buat dasar. Okey. Dia gini. Dia kalau dia ni satu lagi bentuk pattern ada sinta. Sinta ni bermaksud minta, mohon. Takim ni asalnya urut akada asalnya kum, qaf waw mim. Diri tegak kum. Tetapi kerana qaf berbaris bawah, dia waw ya dengan hamzah. Hamzah bukanlah waw dengan ya biasa. Waw dengan ya dia panggil huruf sakin, huruf sukun atau huruf sakit. Dia akan berubah. Kalau macam ni asal kum, kalau qaf mengambil dhamma, waw tu akan tetap. Tapi bila qaf mengambil kasrah, waw jadi ya untuk mudahkan sebutan. Contoh dia gini. Saya tunjuk sini kejap. Oh. Okey, tak apa. Itu kita ambil contoh. Tapi kita ambil sinta je. Kita ambil asalnya qaf, waw, mim. Kum. Kan? Okey. Lepas tu bila ni kalau kum qaf baris depan. Kan? Waw baris sukun dan mim. Tapi bila qaf mengambil baris kasrah, kan? Maka waw ni akan diganti dengan ya. Okey? Itu contoh dia. Jadi asal dulu akan ada kum. Kim tu dasar dia lah. Tapi asalnya kum. Diri. Okey, itu tak kisah. Lepas tu kita ada sinta. Sinta. Tambah sini. Sinta ini nama khas dia. Okey. Nama khas sinta ni. Kalau tambah sinta ni. Ni maksudnya mohon. Atau cari. Okey, contoh dia. Kita ambil Cinta tu ni haraf ke? Tak, itu just tambahan pattern. Kalau kita ambil ghafara. Ghafara. Apa maksud ghafara? Apa makna ghafara? Ampun. Kan? Dia tambah sinta di depan. Minta ampun. Pandai. Minta ampun. Oh, sinta tu minta lah maknanya mohon. Lepas tu dia tambah hamzah. Ada dia gerak pula. Kan? Astaghfir. Kan? Astaghfir, aku mohon ampun. Kan? Hamzah tu aku lah. Ya, betul. Ini jadi fi'il mudhari'. Kita baca kemudian. Lepas tu ada Allah ke belakang kan? Allah ke bawah fathah lah. Astaghfirullah, aku cinta mohon, ghafara ampun, Allah daripada Allah. Itu ingat, cinta ni banyak pattern macam tu. Jadi adalah pattern ni kita tahu. Ada cinta tu masuk dia bukan huruf dasar, dia tambahan untuk masuk ampun. Jadi kalau kita ambil ayat ni astaghfiru, satu perkataan. Jadi terjemahan dia aku mohon ampun. Kan? Yang ini mudah sikit, mustaqim tu nampak berbelit sikit tadi tu. Sebab ya, dia yang awal tu selalu gitu. Yang awal dia akan berubah. Bergantung kepada huruf sebelumnya berbaris depan atau berbaris bawah. Kalau dia berbaris bawah, waw jadi ya. Kalau dia dah ya, dia okey lah. Tapi kalau dia ambil huruf qaf tu dhamma, kalau asalnya ya, dia akan tukar jadi waw. Sebab jauh sangat tu daripada qaf waw mim jadi qaf ya mim tu. Itu memang. Okey. Right, kita kembali ke sini. Sekejap.
Share screen, balik sini. Kan tadi? Sama. Okey. Kita kembali ke sini. Mustaqim, jadi siratin mustaqim, jalan yang mencari kelurusan. Oh. Kan dia isim fa'il kan? Isim fa'il kan? Ya, ya. Dia bentuk isim fa'il. Ya tu baris bawah. Ya tu sama dengan kasrah. Kan? Mustaqim. Jadi kalau terjemahan asal dia mustaqim yang mencari kelurusan. Jadi siratin mustaqim, jalan yang mencari kelurusan. Jadi terjemahan yang luruslah. Sinta tu mencari lah ya sini. Mencari, betul. Mencari. Okey. Right? Okey. Ayat berikutnya, silakan. Al-Aziz. Al-Aziz Al-Aziz Ar-Rahim. Apa Al-Aziz, apa huruf akar dia? Aiza. Ain, zai. Kan? Aziz. Perkasa. Jadi ada tambah ya, Aziz. Terjemahan dia jadi yang Maha perkasa, maha. amat perkasa. Amat perkasa. Pada Allah yang maha perkasa lah. Kalau rujuk pada Allah. Ar-Rahim. Siapa? Rohamim. Rohamim. Tanzilan tak ada Rahim. Ya. Rohamim. Tanzilan bukan Ustaz. Ya tu mubalagah. Tanzilan. Okey. Alright. Tanzilan. Balagah tu apa tadi? Isim juga. Walaupun dia bentuk fi'il, nanti kita explain kemudian. Tanzilah ni ikut wazan dia. Okey. Tanzilah ni pun isim juga. Maksudnya penurunan. Ini tanzilah ni penurunan. Penurunan dari tanzilah penurunan maha perkasa lagi yang penyayang. Itu tanzilah. Dia bukan fi'il. Dia isim. Diturunkan. Tak apa. Okey, terus. Mana lagi isim selepas tu? Kauman bukan ke? Kauman. Kauman isim. Kenapa Kaum lah. dia ada Mana ada baris tu? baris Tanwin. patah tani? Apa maksud dia? Kaum. Kaum. Sama macam Melayu. Kaum. Dia kalau kauman dia singular. Satu kaum. Satu kaum. Dan dia tanwin singular. Tanwin biasanya kebanyakan singular. Tanwin. Okey. Ada lagi di bawah? Unzira aba. Aba'u. Bapa-bapa. Ini makna lah. Ini makna. Aba. Makna. Lagi ada tak? Unzira tu? Unzira tu itu verb. Itu perbuatan. Verb. Fi'il. Fi'il. Ada kita? Ghafilun. Okey, ghafilun. Apa huruf akar dia? Rin. Lam nun. Fa. Fa. Lam. Dam. Ada orang Kedah tak sini? Apa makna dia ni? Ghafil. Okey. Ghaflah. Ghaflah. Yang lupa, yang lalai. Ghafil. Tapi bentuk isim apa ni? Bentuk isim apa? Fi'il. Isim apa? Isim fa'il. Kenapa isim fa'il? Sebab dia depan Kenapa isim fa'il? nun atas. Tak. Itu plural. Ni dia ada alif tak ada? Bunyi dia baca. Cuba baca perkataan ni. Ghafil. Ghafilun kan? Ada mat kan? Demat. Ada alif tu kan? Ya. Alif kecil. Jadi dia isim fa'il lah. Oh. Ghain, alif, fa'lam. Ghafilun dia plural. Wawnun plural. Di ghafilun yang mereka yang lalai. Mereka yang lalai. Fa'il mesti selalu ada alif. Yang type A kan ada alif selepas huruf pertama. Daribun, fa'ilun.
Nasirun. Dia panjang. Rafilun. Isim fa'il. Ada alif selepas huruf pertama. Oh, okey. Okey? Rafilun. Isim fa'il. Jadi sebab dia plural, kalau dia singular rafilun dengan tanwin di lam, tapi dia plural waw nun, mereka yang lalai. Kan kalau kita akan sebut yang melakukan, yang memukul, yang menolong, ini yang lalai. Okey? Okey, itu yang lalai. Jadi kalau tengok ayatnya, litunzira, bagi engkau mengingatkan satu kaum tidak unzira diturunkan bapa-bapa mereka. Beringat bapa-bapa mereka. Unzira. Maka mereka golongan yang lalai. Mereka yang lalai. Rafil. Mereka yang lalai. Okey? Itu bagaimana kita faham makna satu perkataan. Right. Okey, terus. Lagi isim lagi. Al-qawlu. Al-qawlu. Apa makna dia? Perkataan ke qawlu? Ya, perkataan. Huruf akar dia apa? Qaf. Qul. Kul. Waw lam. Qaf lam. Dia kena tiga. Wow lam. Kau. Waw lam. Qawala. Yaqulu. Kan? Jadi ini perkataan. Perkataan itu ada alif lam. Perkataan itu. Jadi terjemahannya jadi hukum. Jadi tengok perkataan keputusan Allah. Al-qaul ada alif lam kan? Perkataan itu atau keputusan itu al-qaul. Dan dia masdar lah. Dia bukan isim fa'il ke isim maf'ul, dia masdar. Perkataan. Okey? Okey, ada lagi isim? Yu'minun. Ini bukan. Ini bentuk, ini fi'il mudhari'. Okey, itu bukan. Ada baris bawah tak? Aksarihim. Aksarihim. Aksari isim. Dia maksud kebanyakan. Ramai, kebanyakan. Aksarihim. Kebanyakan. Ini pun masdar, kebanyakan. Masdar. Kita akan tahu nanti akan belajar. Isim apa ni ada nama khas untuk dia. Itu kemudian. Okey. Fahum la yu'minun. Okey. Terus, ada lagi di bawah. Yu'minun. Yu'minun fi'il. Bukan, dia fi'il. Ayat terakhir. Aqnaqihim. Anaqihim. Ja'ala. Anaki. Lihir. Anaki qaf berbaris bawah kan. Okey. Jadi ini pun bentuk isim masdar tapi dia plural, dia panggil jamak taksir. Kita akan belajar lepas ni. Anaqihim maksudnya leher-leher mereka. Lagi? Aghlalan pun sama. Kenapa di isim? Ada tanwin. Ada tanwin. Aghlalan. Belenggu. Leher-leher mereka belenggu. Lagi? Ja'ala tu kan? Ja'alna. Ja'alna tu fi'il mati. Itu fi'il. Itu makna dia kami telah jadikan. Itu fi'il. Cari yang Asqani. Baris bawah. Atau ada Asqani. Aqna tadi apa dia? Leher. Tak, dia apa? Isim apa? Isim masdar. Isim biasa. Isim biasa. Isim biasa. Isim biasa. Just a noun. Bukan active noun, bukan passive noun. Just a noun. Okey. Jadi Al-Asqani. Al-Asqani. Itu dia. Kenapa dia isim? Apa? Kenapa dia isim? Garis bawah. Ada alif lam. Alif lam. Dan baris Al-Ma'rifah. Dan nun bawah. Nun bawah. Al-Asqani bermaksud dagu-dagu. Al-Asqani dagu-dagu. Fahum? Okey. Mukmahun. Isim ke bukan? Depan mu. Ya.
Ya. Isim. Okey. Ada mu tu Dia isim kot. depanmu dia sama ada isim fa'il dan isim maf'ul. Saya nak bezakan. Tengok huruf akar dia. Mukmahun. Tak tahu. Huruf akar dia apa? Mim ha. Qaf mim ha. Qaf mim ha. Qaf mim ha. Huruf kedua apa? Huruf kedua dia. Mim. Mim. Huruf kedua pada kata dasar. Kata dasar 3, qaf mim ha. Mim huruf kedua. Baris atas, baris bawah. Atas. Kalau baris atas isim fa'il ke isim maf'ul? Isim Fa'il. maf'ul. Kalau isim fa'il baris bawah. Oh. Oh, ini macam larut sikit ni. Berat sikit ni. Depanmu mesti isim. Depanmu mesti isim. Isim fa'il ke isim maf'ul? Itu nak tahu tu. Jadi tengok huruf kedua dia. Jadi qaf mim ha, mim depan bukanlah tambahan kan. Qaf mim ha, mim huruf kedua, mim baris atas. Kan? Okey. Jadi isu isim maf'ul lah. Maf'ul yang membuat Yang dibuat. Yang diperbuat. Mangsa lah mangsa. Mangsa. Pasif lah, pasif. Pasif. Jadi yang dipukul. Qamaha dongak. Kan? Ya, mukmahun yang didongakkan atau yang terdongak. Allah. Wah, Macam tengok ayat ni ayat dia. Inna ja'alna, sesungguhnya kami ja'alna, kami telah jadikan fi pada atau di a'naqihim, leher-leher mereka aghlalan, belenggu. Belenggu tu macam rantai diikat kat leher, hamba-hamba biru, nampak tak? Rantai besar besi tu kan. Okey. Ditaruh kat leher tu, fahiya ilal asqani, dan belenggu tu sehingga dagu-dagu mereka. Daripada pangkal leher sampai dagu belenggu bendanya besi tu, dan fahum maka mereka terdongak. Boleh bayangkan tak hamba abdi dulu yang kalau masa hamba dia itu macam tu kan, dia punya rantai tu sampai ini sampai terdongak, sakit kan? Itu bagaimana keadaan orang disiksa pada hari kiamat nantilah, golongan kufar lah. Okey, itu maksud ayat tu. Okey? Okey, ada soalan setakat latihan ni? Ustaz, terangkan lagi sekali yang mukmahun ni sama ada isim fa'il atau isim maf'ul. Okey, dia bila depan dia mu, mim dengan baris depan, mu, dia boleh isim fa'il atau isim maf'ul. Okey? Kita tengok huruf akar dia. Huruf akar dia qaf mim ha, waw nun tambahan. Waw nun masuk plural. Waw nun tambahan. Jadi qaf mim ha tu ada 3 huruf kan? Huruf dasar dia. Tengok huruf kedua iaitu mim. Mim berbaris fathah, baris atas. Maka itu isim fa'il. Kalau dia baris bawah isim baris atas isim maf'ul. Dia baris bawah isim fa'il. Jadi ini isim pasif. Isim pasif, jadi kita terjemahkan yang didongakkan. Yang didongak atau yang terdongak sama lah. Okey, itu maksud. Kalau mukmihun makna yang mendongakkan. Dia yang mendongakkan. Okey, mukmahun yang didongakkan. Okey? Boleh puan Nik Mahyam tu Okey. Okey. Lambat sikit nak faham Ustaz. Okey, dapat faham? Boleh faham? Sikit-sikit aja. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, tak apa. Banyak ulangan lagi. Kita akan baca latihan. Kan? Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada kita boleh sambung lagi, kita ada dalam 15 minit. InsyaAllah kita sambung kejap. Ustaz. Ya. Ustaz, ulang balik isim maf'ul dengan isim fa'il. Kita baca dulu ni isim fa'il dengan isim maf'ul. Isim fa'il ialah isim aktif. Isim aktif. Isim maf'ul isim pasif. Isim aktif masuk yang melakukan perbuatan. Isim pasif yang diperlakukan perbuatan jadi bangsa. Jadi ada 2 type A dengan type B kan. Macam ni ghafilun isim fa'il type A. Ini type A. Dia ada alif lepas huruf pertama. Ghafilun, yang lalai. Mereka yang lalai.
Okey, dia yang melakukan perbuatan itu. Type A. Kalau dia punya type B jadi matrub jadi marful. Marful. Itu kalau dia punya isim maf'ul dia, tapi ni isim fa'il, rafidun. Itu type A. Tapi di bawah ni type B. Type B depan dia mu. Macam mukminun, muslimun, kan? Mukimun, itu semua isim fa'il. Jadi kita tengok kita tengok huruf akar dia ada qaf ha qaf mim ha. Jadi huruf kedua dia huruf dasar dia qaf mim ha, mim huruf kedua dia. Dia huruf kedua kalau baris fathah, baris atas ni, mim tu baris atas, maka tu isim maf'ul, jadi mangsa. Jadi qaf mim ha makna asas dia dongak. Jadi mukmahun jadi isim maf'ul, maka terjemahan dia yang didongakkan. Okey. Macam jadi isim fa'il kalau dengan mim tu akan berbaris bawah. Mukmihun. Itu maksud yang mendongakkan. Tapi kalau ada mukmahun yang didongakkan. Okey? Boleh? Tak apa, pelan-pelan. Okey? Boleh Ustaz. Okey. Just ingat ada mu aja sama ada isim fa'il atau isim maf'ul. Tengok huruf kedua dia. Okey? Okey, ini kita akan belajar tentang saya akan bersihkan dulu. Clear drawings. Okay, right. Okay. Sekarang dalam bahasa Arab, isim ni dia ada jantina. Bahasa Melayu tak ada sangat. English ada. Setengah banyak kan ada masculine ada feminine. Macam English ada kita ada lion, lioness, tiger, tigers, kan? Jadi itu ada jantan dia betina. Arab pun ada. Dia panggil muzakkar dengan muannas, masculine, feminine. Dan Arab hampir semua perkataan, hampir semua isim dan semua perbuatan ada bentuk untuk masculine, ada bentuk feminine. Itu bezanya. Adakah lebih suka, lebih mudah. Sebab dia lebih jelas apa nak disampaikan. Jadi dia ada masculine dan feminine. Dan dia ada bilangan. Bilangan dia lebih bahasa Inggeris. Bahasa kan dia satu banyak kan. One man. Melayu tak adalah. Melayu kau jantina, ayam jantan, ayam betina. Kambing jantan, kambing betina. Tak adalah kambing dan kambing kau kambingin. Tak ada. Melayu kambing jantan, kambing betina, singa betina. Tak ada masculine feminine. Dan Melayu pun tak ada bilangan. Satu ekor kambing, 2 ekor kambing, 3 ekor kambing kan. Kalau English ada 1 goat, 2 goats, 3 goats. Tapi Arab ada 3. 1, 2 dan ramai. Ramai ni maksud banyak 3 ke atas. Jadi mufrad, musanna, jamak. Okey. Dia ada 1, 2 dan 3 banyak. Yang lagi banyak nak kena ingat ke? Tak perlu. Ingat yang 1 cukup dah. Bila kita ingat yang 1, kita tahu pattern dia, kita tahu yang kedua, yang ketiga macam mana pattern dia. Jadi yang ingat 1 je. Nak ingat perempuan semua ke? Tak payah sangat. Ingat lelaki. Kalau dah kenal lelaki, boleh kenal perempuan tak? Boleh. Boleh? Dulu lah, sekarang tak susah sikit kot. Ya memang boleh. Memang kalau dah kenal perkataan tu lelaki, yang bukan lelaki tu perempuan lah. Dalam Quran. Okey? Atau feminine. Itu aja. Jadi kita perlu fokus hanya kepada singular dengan masculine. Cukup. Lepas tu yang lain kita nampak, kita akan kenal insya-Allah. Okey? So jangan risau sangat. InsyaAllah. Kalau kita belajar dulu kena hafal kan 14 tasrif tu kan perbuatan. Itu gambar gibah awal-awal lah.
Okey? Sekarang kita just ingat yang lelaki dulu. Okey, ni contoh dia. Contoh, kita ada jadual ni. Di bawah ni kita ada jalur ni kita ada masculine, feminine. Lepas tu jamak taksir. Okey, jamak taksir saya explain kemudian. Kita ada mufrad, kanan kiri mufrad, singular, muannas, musanna, dual, jamak plural. Jadi istilah pun tak hafal tak apa. 1, 2 ramai cukup yang tahu. Paling konsep kena faham. Okey, kita ambil contoh. Huruf akada sim lam mim. Dia buat belajar salam. Kan? Jadi muslim ini adalah isim apa ni muslim ni? Betul isim apa ni? Depanmu. Tadi kita belajar. Maf'ul. Lam baris bawah. Isim fa'il. Maf'ul. Muslim. Fa'il. Yang tunduk, yang menyerah diri, yang Islam lah, dia muslim. Kita tahu muslim lah, tapi istilah makna dia yang menyerah diri. Menyerah diri. Kalau surrender dalam bahasa pun salam. Salam surrender, menyerah. Okey, muslim yang menyerah. Jadi kita tahu muslim tanwin, muslimun. Ini lelaki, muslimun. Seorang muslim, lelaki. Okey, singular. Kalau ada dual, tambah alif nun. Alif nun. Musliman. Okey. Kalau ada plural, muslimun tambah waw nun. Jadi, kalau kita ingat, muslim satu, ada tanwin. Kalau ada alif nun belakang, itu dual lah. Tetap akada sim lam mim isim fa'il. Muslimuna isim fa'il plural. Ini golongan lelaki muslim atau golongan muslimin lah. Lelaki termasuk wanita. Golongan muslim. Itu jadi ini untuk singular, dual, plural. Ramai. Muslimun, muslimani, muslimuna. Agar kau tak nampak, kau nampak musliman boleh kenal tak itu untuk akada muslim. Asal dia. Kalau kata muslimun. Kan? Okey. Kalau kita pergi kepada feminin, dia ada muslimun, dia ada ta marbuta belakang. Muslimah, ta marbuta. Dia panggil ta bulat. Kalau belakang dia ada ta marbuta iaitu feminin lah. One letter. Tanwin atau singular. Feminin singular. Okey. Lepas tu muslimatani, bunyi ta juga. Muslimatani. Ini maksud 2 orang muslimah. Ni ani. Sama ada ta tambahan. Sebab dia tambah ta sini. Dia ada ta tambahan. Ani belakang sama. Lepas tu last sekali muslimat. Muslimat. Ni plural. Ini panggil yang muslimuna untuk lelaki, muslimatun untuk perempuan. Ini panggil jamak salim. Ini jamak muzakkar lah. Mesti bagi muzakkar, jamak muzakkar salim atau jamak salim untuk lelaki, jamak salim untuk wanita. Apa maksud salim? Selamat. Selamat apa dia ikut format. Maksudnya kebanyakan isim bila plural, kalau untuk masculine dia tambah waw nun. Kalau untuk feminine alif ta. Ini panggil ta maftuha. Kalau ada perkataan dengan ta maftuha, ada alif ta maftuha di belakang, itu selamat terkata feminine plural. Okey? Dipanggil jamak salim. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Okey, diikut pattern. Ikut pattern. Cuma di bawah kita tengok kita ada baitun sama, ada tanwin baitun. Baita ini 2 alif nun, tapi dia punya plural jadi buyut. Tak jadi bukan buyutuna, bukan baituna, bukan buyut. Ini panggil jamak taksir. Jamak taksir, jamak pecah. Jamak tak ikut format. Jamak tak ikut format ni kita kena hafal. Kita kena kenal. Itu ada. Tapi tak sebanyak yang jamak salim. Dia ada. Jadi kita kena buyut. Okey? Jadi itu nak bezakan antara singular lelaki, plural lelaki. Yang dua ni tak ingat pun tak apalah. Yang dua ni nanti kita akan faham. Kita dapat singular, kita kenal
plural, ini kena nampak atau ada alif nun dual. Lama-lama kita akan dapat. Jangan risau sangat. Ya, jadi ingat yang lelaki pun dah cukup dah. Kan? Ingat satu je. Singular lelaki. Plural tahu ada waw nun belakang. Kalau wanita ada ta maftuhah. Kalau ada plural wanita, alif ta belakang. Ta maftuhah. Okey? Cuma buyut ni ini kena, itu tak boleh elak. Itu kena vocab. Okey? Ada soalan? Oh, kena hafal. Tak payah hafal. Ingat satu je. Bentuk lelaki je. Tanwin. Kan? Okey? Jamak betul. Kalau plural belakang dia waw nun. Cukup. Wow, ni. Nanti kadang-kadang jadi ya nun. Ya nun buat nahu dia berubah. Okey? Kita teruskan ya. Okey. Okay, sekarang cari yang ni. Latihan. Mungkin latihan kita habis sini, kita habis kelas. Okey, tak apa. Kita ada lagi 5 minit. Kita habiskan dulu. Okey, cari isim. Nyatakan sama dia mufrad, singular, dual atau jamak, dan nyatakan sama dia maskulin atau feminin. Jadi tuan-tuan dah tahu bagaimana cari isim kan? Okey. Qul a'udzu birabbil falaq. Berapa isim di situ? Isim pertama apa? Isim pertama apa? Falaq. Okey, itu isim. Falak itu isim. Falaq isim kedua, tak apa. Okey, falaq. Okey, falaq isim. Kenapa di isim ada alif lam, ada baris? Okey. Okey. Singular plural. Ada waw nun tak belakang dia? Tak ada wow. Tak ada waw nun kan? Tak ada. Jadi Singular. dia singular kan? Singular lah. Singular. Feminine, masculine. Ada ta maftuhah tak belakang atau ta? Ada, tak ada. Dia Maskulin. Maskulin lah ni. kenapa kita kena bezakan perkataan tu dia masculine ke feminine, singular ke dual ke plural? Dia dalam bahasa Arab, perbuatan dengan pelaku dia, kan? Dia kena seimbang, tally. Kalau pelaku dia feminin, perbuatan dia pun kena rujuk feminin. Okey. Kalau pelaku dia singular, masculine, perbuatan pun kena akan berkali, singular, masculine. Tu kita kena beza, kena kenal. Jadi perbuatan dia dengan pelaku dia atau mangsa dia selalunya dia kena seimbang, kena sama. Sekufu lah. Kita boleh kaitkan. Ni perbuatan ni dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh perempuan ke, oleh lelaki ke, oleh seorang ke, dua orang ke, atau ramai? Itu. Okey? Itu saya kena kenal. Okey. Ada isim sebelum lagi apa sebelum tu? Isim sebelum tu. Isim sebelum al-falaq. Ada isim. Apa tak? Cool kan? Rob. Rabbi. Rob tu. Katakan Rabbi. Rabbi. Rabbi maksud Tuhan kan? Isim. Baris bawah kan? Isim apa? Isim mana? Singular ke plural? Singular lah. Mana boleh plural. Mana Rob boleh plural kan? Dia tak ada waw nun. Dia tak ada waw nun. Kan? Masculine, feminine. Masculine. Tak ada ta maftuhah, tak ada ta maftuhah. Okey? Itu je caranya. Bezakan dia kan? Okey? Right, terus. Ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Mana isim? Khalaqah. Khalaqa isim ke? Makhluk. Isim. Makhluk baru isim. Khalaqa bukan isim. Khalaqa fi'il. Maaf, kita akan belajar kemudian. Ada lagi. Khalaqah isim fi'il. Fi'il, perbuatan. Tapi kenapa maksud dia makhluk? Makhluk kan isim. Ini nama Melayu yang kita pernah dengar. Jadi kita boleh kaitkan. Dengan makhluk. Khalaqa dengan makhluk. Okey. Kita apa? Kita tengok dari segi hukum dia. Apa dari segi kaedah dia? Berbaris bawah, alif lam atau tanwin. Okey? Ikut tu je.
Mana yang baris bawah? Syari. 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 Ni. Apa maksud kejahatan? Okey. Masculine, feminine. Masculine. Masculine. Sebab tak ada tambah buta. Plural, singular. 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 Sebab tak ada waw nun. Tak ada waw nun. Dia masculine, dia tak ada waw nun, dia singular. Okey, right. Kalau di bawah, mana lagi isim? Wasiqin. Syari pun sama. Syari pun sama. Syari. Rasikin. Kan? Okey, ini satu lagi. Rasikin. Isim apa ni? Ada alif lepas rain. Ada alif lepas rain. Apa? Jadi isim? Masdar kot. Ada alif lepas rain. Isim fa'il. Fa'il lah, fa'il. Lambat lah. Lambat fikir. Okey. Okey, masculine, feminine. Masculine. Masculine. Tak ada tambah buta kan? Singular, plural. Singular. Singular. Tak ada waw nun di belakang. Jadi rasikin, jadi yang menggelap. Tulis lepas tu malam kan? Tapi terjemahan dia sendiri kan? Yang menggelap. Sebab dia isim fa'il. Okey? Right? Jadi dari kejahatan yang menggelap apabila ia menutupi, ia gelap gelita. Itu. Jadi malam itu dalam gelap gelita. Okay, right. Terus di bawah. Mana lagi isim? Nafa. Syari sama isim Syari isim. Okey. An-nafasati. Kan? Isim ada alif lam. Ya, ya. Okey. Okey, masculine, feminine. Ini feminin. Ada ta. Feminine. Ada ta. Kan? Ta besar atau ta maftuha. Okey? Okey. Okey. Feminine. Singular, plural. Plural ni. Plural. Sebab dia ta maftuha. Kalau dia plural, dia apa? Dia ada alif ni kan? Ada alif dan tu ada ta. Kalau dia singular macam mana? Singular, tak ada. Dia ada ta marbuta. Tak ada. Ta bulat. Ta simple. Ta marbuta tu singular. Bila ada ta maftuha, dia plural. Ada alif lagi, alif ta. Jadi ni terjemahan dia apa? Konsehir yang Dia kata nakal dia apa? Kata nakal dia. Fasad. Nun fasa. Nafas. Nafas. Nun fasa nafas. Nafas. Jadi terjemahan apa tu? Wanita yang menghembus. Sebab dia plural. Feminin, wanita yang menghembus. Okey? Terus ada lagi? Uqad. Al-Uqadi. Okey. Singular, plural. Singular. Yes, plural. Belakang ada waw nun tak? Singular. Singular. Masculine, feminine. Feminine. Ada tak muta? No, tak ada pamuta. Masculine. 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 Okey, terus di bawah. Wa min syahri sama, syahri kejahatan, singular, masculine, hasidin. Hasin dah dia punya akar. Singular, plural. Singular. Masculine, feminine. Masculine. Isim apa ni? Ada alif lepas ta. Isim fa'il. Fa'il. Pelaku. Apa maksud dia nak terjemah? Hasad. Bukan hasad. Jadi hasidin yang apa? Mendengar. Hasad apa Melayu? Hasad dengki. Jadi hasidin yang mendengki. Kan? Pendengki. Jadi terjemahannya pendengki. Kan? Terjemahannya pendengki. Kan? Hasidin. Yang mendengki. Okey, idza hasada. Hasada ni fi'il madhi. Okey, kita pergi di bawah pula. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada isim?
Al-kafirun. Al-kafirun. Singular plural. 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 Sebab ada waw nun. Wawun. Plural masculine. Masculine. Sebab tak ada tamah buta. Ingat? Ya. Isim apa ni? Isim Isim fa'il. Isim fa'il ada alif lepas ka. Kan? Ya. Kafirin yang kafir. Yang enggan, yang melanggar perintah Allah tu kafirin. Ada ka. Okey? Right? Bahwa la a'budu ma ta'budu ni semua fi'il, tak ada isim. Okey, di bawah ni. Wala antum abidu nama a'bud. Abidu. Abiduna. Abiduna. Kan? Singular plural. 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 Masculine feminine. Masculine. Muzakkar. Masculine. Apa terjemahan dia? Isim apa tu? Fa'il. Fa'il. Ada alif lepas ain. Jadi apa terjemahan dia? Abdi, sembah. Abidu, penyembah. Yang menyembah. Jadi abiduna plural, penyembah-penyembah. Plural. Jadi kalau terjemahan dia, wala antum, dan tidaklah kamu semua, abiduna, penyembah-penyembah, ma'abud, apa aku sembah. Okey, terus yang sini, mana isim? Abidun. Abidun ma'abatum. Ya? Abidun. Sama tak dengan sini? Abiduna? Tak sama. Tak sama. Apa beza dia? Dia singular ke? Dia Dia singular. singular. Dia tanwin dia, tak ada waw nun. Tak ada waw nun. Dia bentuknya sama tak? Abiduna dengan abidun? Isim apa ni? Fa'il juga. Dia ain juga. Dia sama ada alif kecil atau alif besar, dia sama. Jadi abidun singular. Jadi ini penyembah. Dia masculine singular kan? Jadi kalau sini terjemahan dia wala ana, dan tidaklah aku abidun, seorang penyembah, ma'abatum, apa yang kamu telah sembah. Ya. Okey? Itu kena kebezakan isim fa'il ke isim maf'ul. Okey? Di bawah yang ayat terakhir sekali Abiduna. sama kan? Ayat sama ni abiduna. Jadi penyembah-penyembah. Sama kat ayat ni. Sama. Okey, lakum dinukum waliyadin. Mana isim itu? Dini. Dinu atau dengan dini sama. Dini ada ya belakang, agamaku, dinu ni. Dinu ni isim lah, dinu agama. Singular dan masculine. Kan? Singular masculine. Dini pun singular, masculine. Cuma dini ni belakang ada ya, agamaku. Kau terjemahan dia, bagi kamu, agama kamu, lakum dinukum waliyadin. Jadi agamaku, bagiku agamaku. Yang kita belajar ada domir tersembunyi kat ni, bukan domir tersembunyi, nun tu dah jadi ni. Ada ya belakang, ya tu hazaf. Okey, alhamdulillah. Cukup latihan untuk kita malam ni. Ada soalan sebelum kita tangguhkan kelas? Tadi Ustaz, yang tadi yang ayat Qul a'udzu birabbil falaq ni, ayat nombor berapa ni? Di mana? Ayat nombor 4 ni kan? Okey. Al-Uqad, Ustaz kata tadi dia singular kan? Singular. Apa dia punya terjemahan ni mengelirukan kita lah kan? Patut Okey, kalau bentuk dia gini, al-uqad, okey gini. Okey, kalau dia terjemahan dia plural, maksud dia jamak taksir. Dia tak ikut format. Dia simpulan-simpulan al-uqadi kan. Dia al-aqada, al-aqadu itu singular. Jadi dia al-uqadi dia jamak taksir. Dia jamak taksir. Dia terjemahan dia simpulan-simpulan. Jadi dia plural, jamak taksir. Ni saya ajar tu ikut format. Kalau kita tak tahu makna, kan? Tak tahu makna dia. Kalau kata simpulan-simpulan tak ada situ kan? Kita akan anggap tu sebagai singular masculine. Cukup. Sementara tu. Tak, maksud saya
pengertian dalam bahasa Arab ni benda tu pusing lah. Tapi bahasa Melayu ni orang yang terjemah dia simpulan-simpulan. Jadi kita keliru lah kan. Oh. Ya, kadang-kadang gitu. Tapi di peringkat awal just untuk bezakan jenis perkataan. Nanti kita akan kenal dia jamak taksir bukan. Bila jamak taksir dia akan dirujuk sebagai she, sebagai feminine. Dirujuk. Tapi dalam ni untuk kenal perkataan saja, bentuk dia. Okey? Peringkat awal simpulan-simpulan al-uqadi ya. Fil uqadi. Tapi kalau dari segi bentuk dia singular. Semua kalau dalam ini dia jamak taksir. Jamak. Dia isim tapi dia jamak taksir. Jadi maksud dia tak ikut format. Jamak taksir tu maksud dia apa? Jamak tak ikut format. Oh, tak ikut format maknanya. Jamak tak ikut format. Bahasa Melayu dia tak ikut format. Tak ikut bahasa Melayu. Yalah terjemahan dalam pecah. Taksir tu istilahnya pecah. Jamak pecah. Taksir pecah. Kejap ya. Ada orang nak masuk dan ini. Cik Malik kita keluar. Ada lagi soalan lain? Ada soalan lain? Kalau tak ada, alhamdulillah kita tangguhkan kelas. Cuma baca Quran lagi, berlatih, kenalkan isim tu. Dia nampak perkataan isim ke bukan? Kalau bukan isim tu perbuatan lah. Kita ambil yang kita tahu. Seperti betul alif lam, tanwin, ta maftuha, ta marbuta, ada waw nun atau ya nun di belakang. Waw nun atau ya nun. Ya nun tu belakang tu isim. Dia asalnya waw nun. Jadi ya nun sebab keadaan nahu dia jadi objek. Jadi itu kita kemudian kan. Jadi kita kalau waw nun ya nun tu dia isim plural. Okey? Masculine. Kalau dia feminine dia ada ta maftuha di belakang. Okey? Okey. Okay. So, jazakallahu khairan. Kita tangguh kelas kita insya-Allah dengan baca tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.